Selamat datang ke Terakat Khatib. Terima kasih kerana meluangkan masa memandangkan jadual cikgu yang begitu padat. Ya. Memang susah nak telefon cikgu juga. Betul. Sebab tu saya pun hairan kenapa boleh menyibuk datang hari ini. Yes, terima kasih kerana sudi ya. Kerana terpaksa menjemput kami ke sini. Ada cakap ke saya sudi? Tak ingat pula. Okey, tak apalah, kita sudi-sudikan je. Okey, boleh. Okey, cikgu apa khabar? Khabar angin. Khabar. Aku dah agak dah boleh interview memang akan jadi macam ni. Okey, sihat, semua cikgu sihat. Boleh lah. Waktu COVID ni cikgu terjejas tak cikgu? Jejas. Nak mahu tak jejas. Terjejas dari segi apa cikgu? Apa dia? Macam mana cikgu boleh terjejas? Terjejas dari segi apa? Gila. Waktu COVID ni lah. Oh, dia punya jadual. Jadual dia kenapa cikgu? Jadual makan. Sebab saya punya office kat situ. Saya jalan 8 langkah dah sampai Xbox. Tu 8 langkah balik dah bawa benda. Tu lagi 10 minit benda tu habis, lagi 8 langkah. Jadi saya bergerak 8 kira. 8 naik 8 kilo. 8 kilo? Ha. Ui, dah syai cikgu. Tapi nampak maintain ni. Nampak maintain. Aku takut kena lawan. Betul nampak maintain ni. Okeylah, baik. Alhamdulillah. Saya tengok kat IG cikgu pun ada dapat luangkan masa untuk masak rendang cikgu. Pakai dapur arang. Oh, buat follow Come on, of Cikgu. course. Sekejap, saya nak jangan. tendang satu orang. Janganlah blok. Memang minat memasak juga dia cikgu. Memang minat lah yang betul. Adalah belajar sikit lah. Sebab dah terlanjur dah dekat rumah kan, tak tahu apa nak buat. Masak rendang lah, masak ayam berempah lah. Tapi tak pernah jemput saya cikgu. Kita tinggal berdekatan tapi cikgu tak jemput untuk. Jadi tahulah maknanya apa. Jadi dah jelas apa. Maknanya saya tak nak awak datang. Apa benda? Bungkus makan pun tak boleh. Dah habis, cepat habis. Pasal makanan berkualiti kan. Oh, alhamdulillah laris Tak jual. Tak jual baru nak ambil order. Okey cikgu. Boleh jangan tekan, ni sofa mahal. Okey cikgu. Saya nak tanya pasal pelajar-pelajar ni yang tengah buat persiapan. Nak serius je ni? Serius sikit lah. Yang macam mana nak sambung ni? Okey, secara peribadi pada saya cikgu punya karya tu memang dahsyat lah. Boleh lah. Dia kadang-kadang dia simple tapi dia very impactful. Masyarakat pun senang faham karya-karya cikgu. So dan cikgu pun pula banyak anugerah. Macam seni kata terbaik tu memang dah tak terkira cikgu. Betul tak cikgu tak terkira? Ke cikgu nak bilang bilangan dia seni kata terbaik dalam seni Dikir Barat ni? lebih 30. Kalau gitu buat apa aku bisik tu? Sorry terkuat. Tak apa. Okey, 20 lebih 30. Okey, dari cikgu. Apakah yang harus ada pada perkara-perkara pelajar ataupun orang yang menulis seni kata harus menitik beratkan untuk menghasilkan satu seni kata yang baik? Lama. Sebab pada pendapat saya secara peribadi dia agak subjektif lah. Yang menyatukan penulisan itu ialah hukum dia. Hukum dia maksudnya kita tahu hukum rima dia, kemudian hukum berdasarkan tema dia, itu yang penyatuan dia lah. Tetapi yang membezakan ialah cita rasa peribadi. Contoh dia mungkin saya nak panggil nama Saudara Ashraf? tak, bukan, saya tak tanya saudara awak, nama awak. Ashraf. Ashraf, okey. Kalau macam contoh Ashraf minat jenis penulisan yang lebih deskriptif Sebagai contoh Cikgu Azman mungkin dia lebih suka kalau dia cakap tentang bunga tu, dia akan menceritakan tentang kelopak dia macam mana, urat dia macam mana, warna dia macam mana, sangat deskriptif Jadi mungkin untuk mempertingkatkan diri kita kena tahu tentang kosakata. Kita kena benar-benar kalau nak berbual pasal bunga tu kita lihat tentang aspek bunga. Saya pula mungkin dibesarkan dalam suasana dunia seni lakonan. Jadi saya lebih kepada penceritaan dalam penulisan. Sama seperti penulis Allahyarham Azizi Haji Abdullah, dia pun lebih gemar menulis dalam bentuk penceritaan. Jadi kalau saya akan menambah nilai penulisan itu dalam bentuk cerita. Jadi saya akan mungkin tonton filem, dengar orang-orang yang dah berusia bercerita pengalaman mereka saya timba. Jadi pengalaman sendiri juga? Ya, pengalaman sendiri pun yang mungkin apa yang saya dapat lalui saya cuba hasilkan. Jadi dia
mazhab lah kan, school of thought lah kan yang berbeza-beza. Ada pula yang suka menggabung jadikan kedua-duanya. Dia dalam penceritaan itu dia nak menyentuh tentang aspek deskriptif, aspek nak menceritakan tentang intensity dia, betapa kehalusannya. Jadi ada yang macam itu. Jadi nak mengatakan yang untuk menjadi yang baik harus begini, saya rasa tak begitu ada, kerana itu nanti akan jatuh pada macam cita rasa peribadi. Jadi kita lihat pada pena kita lihat pada tangan kita lihat cara pemikiran kita. Kalau kita lebih selesa macam cara penulisan macam itu, kita lebih mendalami. Mungkin satu caranya adalah dengan lebih banyak membaca lah. Membaca karya-karya yang sudah, sama ada seni kata ataupun lagu. Seni kata lagu pun sebenarnya seni kata juga kan, ataupun sajak, cerpen dan sebagainya. Kalau untuk saya dia lebih lah, sebab saya suka bercerita, jadi saya akan lihat. Pernah sekali Cikgu Azman bertanya, kenapa dia tulis masa tu Mega Perdana 97 tak silap. Jadi bila dia membaca, saya ingat saya pergi rumah dia dekat Bedok Sam masa tu, dia tanya, kenapa engkau tulis macam ni? Dia bilang, sebab saya mulakan dengan kibaran Panji, macam mana saya menggambarkan betul perjalanan. Dia tak dapat lihat. Masa tu Cikgu Azman dia kata, kau nak cakap apa ni betul? Saya cakap, saya nak menggambarkan suasana, lepas tu saya bergerak. Tu dia bilang, ni bila dia baca macam cerita Braveheart masa tu. Dia nampak very war torn dengan waktu peperangan. Baru dia nampak. Jadi itu mungkin itu kekuatan saya. Tapi kekuatan Cikgu Azman dahsyat. Dia Liverpool kan dah menang. Lepas tu pula dia lepas tu pula dia jenis yang menulis satu isi tu, dia pusing, dia tawaf, tapi dia betul-betul kupas apa benda tu. Itu kekuatan dia. Menggunakan perkataan-perkataan yang baik, untayan katanya tersusun dan menarik. Kalau Cikgu Zaidi pula dia pun berbeza. Cara dia sangat berkias, beralun-alun. Jadi semua ni sebenarnya pada pendapat saya kita dapat menghasilkan seni kata, cuma tapi kekuatan pada diri masing-masing. Jadi bila nak mengatakan apakah betul kita buat untuk menjadikan kita lebih baik, rasanya kita kena tahu hukum, kita kena tahu tema, dan kita kena banyak mengkaji lah. Jadi cikgu, kalau kesimpulannya, kalau nak kita yang pada pelajar-pelajar yang baru belajar nak menulis ni, boleh tak dia orang ambil sikit belajar tentang macam mana description dalam writing penulisan mereka, ambil sikit pasal deskriptif, habis tu ambil sikit daripada Cikgu Johan. Tak jadi masalah, sebenarnya tak jadi masalah, sebab dia tak ada yang ditentukan secara wajib. Kalau dia katakan kena buat macam gini, tak nak, tu paling perkataan kena tu paling jujurnya sebanyak orang tak berapa berkenan dengan saya, sebab saya tak minat perkataan kena. Sebab bila ada perkataan kena tu, melainkan dia hukum lah kan, kita kena ikut. Yes. Tapi kalau dia dalam dunia kreativiti, macam mana awak nak kena ikut kreativiti? Sebab kreativiti awak dengan saya lain apa? Awak sikat rambut pun lain, saya sikat rambut pun lain. Betul. Jadi macam mana kita nak samakan? Jadi nak cakap yang kena tu sukar. Tapi kalau dapat kaitkan, jalinkan, gabungkan, kita canaikan menjadi satu, indah lah. Tak jadi masalah pun. Okey cikgu, seterusnya saya pun agree dengan cikgu. Pasal cikgu punya writing tu memang lebih pada penceritaan. Di mana salah satu karya cikgu yang saya begitu terpegun, saya tengok ni hasil pada saya ni wow lah. Wow adalah salah satu pertandingan cikgu tulis untuk Andika, di mana tema dia macam ni, tangan. Maksud saya kerana purba buat itu. Layar citra kalau tak silap. Layar citra. Saya. Tangan, Cikgu Johan tulis tentang suami yang badan besar, dia tak boleh sampai belakang dia. Garuk. Dia minta isteri dia tolong garuk. Saya tak ingat. So bila saya baca tu macam, ni benda simple tapi dia relatable tau. Dan bila dia gini tangan. Okay. Pada saya macam adakah itu daripada pengalaman sendiri? Waktu tu dulu cikgu. Ya. Saya sebenarnya dari pengalaman sendiri juga. Sebab tangan tu yang betul saya nak hempuk punya muka dia. Tapi saya masih boleh terima. Cikgu bukan saja menulis tau. Saya pun pandai makan. Dalam seni Dikir Barat ni, cikgu kira seorang tukang karut yang ternama lah. Orang memang kenal Cikgu Johan. Kalau main tukang karut, dia memang up there lah. Taklah. Up there.
at the there je. At the Tak ada up lah. Zaman saya dah habis dah. Okay, berapa banyak piala tukang karut terbaik cikgu telah kumpulkan ketika saya? Dah lebih daripada 40. Awak sedar konsep bisik tu apa tak? Awak faham tak konsep bisik tu apa? Saya suara lantang terkuat, maaf cikgu. Ah, Dah tak lebih dari 40 cikgu. Awak tahu konsep pengulangan kesilapan tu apa? Okey, pembetulan. Okey cikgu. Tanggungjawab sebagai seorang tukang karut untuk buat persembahan tu yang besar. Memang banyak. Jadi bila waktu latihan tu tidak cukup sekadar bersama kumpulan. Saya rasa secara peribadi juga mesti you perlu buat homework sendirilah. So tips Cikgu Johan, kat rumah tu actually buat apa tu? Untuk menghasilkan satu persembahan yang bermutu lah. Cara saya berfikir tentang cara yang terbaik ataupun cara untuk menyampai dengan lebih baik ialah melalui latihan tanpa henti. Kita kan naik motor berdikir, kalau naik bas dengar dikir, kaset tak ada bateri masukkan cancel rewind, dengar lagi dikir, semua jenis dikir je. Mungkin nasib pun berpihak pada saya sebab saya mula berlakon pada usia 4 tahun. Jadi bila dah masuk 10-11 tahun saya dah biasa berdepan dengan khalayak ramai. Jadi saya dah tahu bagaimana nak berinteraksi dengan mereka. Jadi itu yang pengalaman itu yang mungkin membantu saya juga menjadi karut yang efektif. Dan dia bukan itu saja. Nombor 3 yang memudahkan tugas saya selaku karut yang kadang-kadang dapat menyampaikan dengan baik ialah kadang-kadang penulis menulis dia ingat tentang diri dia. Ni yang penulisan yang sangat baik, cun, tapi juara ataupun karut tak dapat bawa. Ada kali pula dia tulis ini untuk karut, tapi karut tak ngam, tak serasi. Untuk kumpulan saya pula, saya tulis untuk diri saya, confirm masuk. Jadi saya dah tahu mana saya nak buat kelakar kat mana, apa kat mana. Jadi itu yang memudahkan lagi cara saya menyampaikan. Jadi sebab tu saya kat mungkin rezeki lah, nasib. Sebab saya kebetulan saya tulis, saya pun sampaikan. Sama dengan Cikgu Azman juga. Dia tulis, dia karut. So macam mungkin kita tahu kat mana punchline dia, macam mana nak naikkan, macam nak turunkan, ending dia macam mana. Jadi kalau tapi kalau macam sekarang, kalau mereka yang tak menulis, lepas tu dia mengarut juga, dia tak orang lain yang menulis, orang lain yang mengarut. Jadi macam mana nak dapatkan satu, nak membina satu, menjadikan satu persembahan yang baik sebagai seorang tukang karut yang mungkin kita boleh bergabung lah, kan, bekerjasama dengan penulis, cakap dengan penulis yang tanya penulis nak tulis pasal apa. Dan penulis pun ada tanggungjawab juga. Janganlah tunggu lagi 2-3 minggu nak hantar lirik baru nak start fikir. Kemudian besok hantar lirik, hari ni baru nak start type, lepas tu nak ending ni, nak print. Tak boleh macam itulah. Kita tahu mana tema dia, kita kena disiplin. Kalau kita cakap, baiklah saya nak tulis untuk kumpulan, hari ni dah dapat tema, hari ni nak kena fikir. Kalau boleh dalam 3 hari lirik dah siap. So bila lirik dah siap tu draft pertama, dah siap, jumpa dengan karut, terangkan pada karut. Sebab karut jangan jadi karut yang menyampaikan, jadi karut yang meyakinkan. Sebab kalau karut yang menyampaikan, dia hanya baca, dia sampai. Kalau dia sendiri tak percaya, macam mana audiens nak percaya? Tapi kalau karut tu yakin apa yang dia sampaikan, kemudian dia pergi pada audiens yang dia nak meyakinkan audiens, dan audiens yakin, maknanya tugas dia tu berkesan. Jadi untuk meyakinkan kita kena faham. Kadang-kadang saya tanya orang pelajar mungkin, tadi seni kata tu baik lah, pasal apa? Bang tak pasti lah, saya hafal je, lepas tu saya try. Dalam hati saya, seni kata dia baik, inilah sebab kenapa kau tak berjaya sampaikan. Sebab kau tak tahu apa yang kau cakap. Dia macam kita berbual Perancis, cuba awak cakap Perancis. Nampak masalah. Padahal senang je, cakap Perancis, cakaplah Perancis. Kan habis. Tapi kita menyukarkan sebab kita tak Cikgu Johan, you are the perintis, you are the pioneer. Optimus Prime. Tak lah, saya bukan pioneer lah. Ini seorang bobo yang buat Piala Suara Serumpun, betul tak? Oh, Suara Serumpun lah, yes. Piala Suara Serumpun. Apakah perkara positif yang cikgu nampak daripada awal hingga ke hari ini? Yang betul, Suara Serumpun ni pertandingan yang nama dia daripada pertandingan yang dimulakan oleh Dina Mutiara. Pertandingan ya? Orang pakai nama tu kan, Suara Serumpun. Tapi lepas tu saya tengok, tak gunakan lagi.
So, saya cakap lah, kita gunakan Piala Suara Sumpun sebab dia menyatukan serumpun halayak pelajar-pelajar IPT lah kan, institusi pengajian tinggi. Tu sampai sekarang lah yang betul Cikgu Azman tak suka dengan saya. Pasal Beberapa kali saya teks dia tak reply. Okey, berbalik pada cerita ni, yang positifnya ialah pada mula-mula kita buat, kita struggle lah kita kan, susah payah. Kita mula ada kena pergi, kita bekerjasama dengan Sisi dekat Nanyang Sisi pun ada, dekat Clementi tak silap saya ada sekali apa tak silap. Jadi kita melompat-lompat ke sana kemari kerana kita perlukan lokasi, mereka pula perlukan aktiviti yang masuk 6 kumpulan, 7 kumpulan. Dan pernah sekali saya anjurkan tak silap, kemudian pernah sekali kami anjurkan mereka terdapat penipuan. Ya, kita cakap tak boleh ex-student, yang ex-student masuk. Saya tak tahu kenapa tahap kemaruk dia melampaui tahap kemaruk saya. Yang mati-mati nak kena masuk juga. Lepas tu keluar dengan bangga dia, aku main kom tau, pada aku pendikir haram. Dia label diri sendiri pendikir haram. Tak, saya memanggil dia pendikir haram. Dia pendikir haram sebab dia tak halal apa. Betul. Kan kalau saya panggil dia pendikir haram jad. Sebab dia menyusahkan kita saya. Kan? Jadi dia sebenarnya dari situ kita dapat lihat kumpulan tu sedikit. Kemudian kita pernah kita pernah anjurkan untuk sekolah menengah saja. Sekolah menengah saja. Lagi kita dapat lihat banyak masalah. Ada yang sekolah tu dia scan, lepas tu dia tanpa nama budak ex-student ke apa-apa. Lepas tu scan sekolah cop. So bila saya tanya sekolah tu, saya tanya dengan pengetua tak berpuas hati sebab saya melabel sekolah tu sebagai penipu. Memang tipu pun. Dah sekarang disebabkan satu orang yang nak menipu tu di K Barat tu langsung kena ban. Berbaloi tak? Tak kan. Saya tak tahu. Tahun berapa tu Ju? Tahun gajah. Tahun gajah. Jadi lepas tu saya rasa mungkin kita buat untuk peringkat IPT sajalah. Institusi pengajian tinggi. Lepas tu kita target kita pada pelajar-pelajar politeknik saja dahulu. Kemudian kita pecahkan pada, dulu combine satu, lepas tu kita pecahkan dua sebab mungkin kita lihat trend yang lelaki dengan perempuan bukan tak level lah kan. Kita kan bukan tak sepadan, tapi masing-masing ada kekuatan itu sendiri. Jadi kalau tenis kita ada ladies dengan men, di K Barat kita rasa kita tak kisah, kita bukan nak kejar untung, apa yang kita dapat semua kita beri balik pada masyarakat, kita pecahkan pada 2. Jadi masa tu ada 5 ke apa kumpulan. Satu pertandingan 5 kumpulan, sedih kan? Sekali lama mereka dapat lihat sebenarnya pertandingan ni pertandingan yang dapat dijalankan dengan baik, tulus, telus, tak ada agenda yang tersembunyi. Maka lebih ramai yang masuk. ITE pun masuk, NUS, NIE, NTU pun masuk. Jadi kita dapat lihat sekarang NTU pun tidak hantar 2 tim lagi. Jadi saya amat dapat lihat perkembangan yang mula-mula memang suka nak dapat sponsor. Suka orang tak percaya yang benda ni boleh lari jauh, tetapi sekarang alhamdulillah apabila kita cakap tentang Pesta Suara-Suara Pertandingan Suara Serumpun, dia dah jadi macam ikon yang orang tahu. Orang akan tunggu setiap tahun. Siapa budak-budak sekolah yang join CCA di K Barat mesti akan look forward untuk Piala Suara Serumpun. Seronok dia tu. Sebab tu saya sering kali akan memberitahu kepada anggota jawatankuasa sentiasa melakukan perancangan awal sebab ramai yang menanti, senantiasa bersikap telus, bersikap jujur walaupun kenal siapa-siapa tolak tepi sebab kita mempunyai tanggungjawab dan amanah. Amanah itu penting. Amanah untuk menjalankan yang terbaik supaya pemenang dia benar-benar yang layak menang. Pasal ni pertandingan semua orang nak menang. Betul? Tak ada satu kumpulan pun yang nak masuk. Aku rasa hari ni aku nak kalah. Tak ada. Jadi kita kena jaga. Kena jaga, betul. Saya dengar ada ura-ura di mana Piala Suara Serumpun ni dia nak buat bengkel penulisan untuk pelajar-pelajar. Ya, sebenarnya itu dah lama dirancang lah. Cuma tapi saya nak membuka satu persatuan. Persatuan, nama persatuan tu pendikir. Pendikir tu kirakan khas untuk pendikir Singapura lah. Kirakan khas untuk para golongan yang berada di IPT saja. Jadi anggota dia semua di IPT. Kalau awak ada third year, awak dah keluar, yang first year masuk, that means awak alumni yang kita akan bantu tapi tak ada kena-mena. Kita berkhidmat untuk mereka saja, tapi akan
kami menghadapi sedikit masalah lagi-lagi COVID ni semua. Betul. Jadi mereka dapat lihat dari segi administrasi, walaupun PA saya dah berjumpa dengan salah seorang pegawai atasan di PA, mereka approve dan sebagainya. Kita memerlukan masa lah lagi sedikit lah. Tapi insyaAllah akan menjadilah impian ini. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi bengkel tu pula, saya rasa bengkel tu penting. Sebab ramai sekarang masih tak berapa pasti bagaimana nak dijalankan, bagaimana nak menulis hukum rima ni, macam mana. Masih lagi ada orang tanya rima audio dengan rima tulisan. Bila dengar tu kadang-kadang saya macam kenapa siapa yang keluarkan istilah ni. Kalau kita tanya cendekiawan ataupun golongan sarjana dekat Malaysia pun silap mereka akan ketuk pada saya. Cakap, ada tak rima audio, rima tulis? Ni sini, meh hok kahwin nak kau jatuh kalamu. Tapi tak ada sebenarnya. Hok tak ada. Jadi nak tentukan. Jadi mungkin akan disentuh tentang kupasan tema, penggunaan humor, penggunaan bahasa pinjaman, hukum rima, suku kata dan sebagainya. Itu semua dah dirancang lah pada masa terdekat. Kerana salah satu impian saya juga kalau boleh, kalau kita ada pertandingan awuk-awuk, juara, karut, paluan, semuanya merupakan pelajar-pelajar institusi itu. Apa kata penulis sains ni kata pun dari institusi. Jadi di situ kita nampak berkembang. Betul. Kalau tidak tu kita harus harapkan yang di luar sana yang boleh menulis. Jadi bila mereka mungkin dah tak nak tulis lagi, apa jadi dengan perasaan sedih itu kan. Jadi kita harus melihat ke depan dan saya rasa inisiatif ni sepatutnya diambil oleh mungkin orang lain lah, tapi tak ada yang buat macam itu. Saya rasa kita perlu buat. Tapi insyaAllah akan buat juga. Cuma sekarang masalahnya dana. Dana tu kalau nak pergi pada tempat dia perlu berdaftar. Itu yang kena tunggu penikir tu. Saya rasa itu adalah satu rancangan yang baik sekali. Saluran berapa tu? Dia perancangan yang baik. Oh ya. Satu perancangan yang baik. Kita akan kembali bersama Cikgu Johan. Kami telah mengumpulkan soalan-soalan yang kami sebenarnya ajukan kepada peserta dan juga masyarakat yang mengikuti perkembangan serumpun di KSG di IG story. So kita Ada orang layan? Ada orang layan. Kenapa? Itu soalan dia. Oh ya ke? Kita beri peluang kepada mereka untuk bertanyakan apa-apa saja soalan kepada pengadil. Jadi soalan ni bukan daripada awak lah, daripada mereka. Daripada mereka. So kita akan dalam segmen kedua ni kita akan bermain lintas pintas. Di mana saya akan tanya cikgu soalan dengan cara cepat. Cikgu pun kena jawab saya dengan cara cepat. Okey? Itu laju sangat. Patah balik sini. Dia keluar free meh. Okey. Dah faham? Dah mengah. Dah faham? Okey, faham. Permainan dia? Okey. Minta tolong satu je. 1 meter. Okey, 1 meter. Okey, jarak selamat. Okey. Betul. Belum tanya. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Rumah kampung atau HDB? Kampung. Kuala Lumpur atau Yishun? KL. Universiti Melaya atau UM. NIE? Menulis seni kata atau tukang karut? Karut. Okey, baru kata. Okey, ini wajib pilih satu. Liverpool atau Manchester United? Liverpool. Okey. Satu perkataan untuk Jose Mourinho. Best. Okey. Lion King musical atau Puteri Gunung Ledang? Puteri Gunung Ledang lah. Okey, habiskan ayat ini. Setapak melangkah. Ambil kau ubat. Antara tuah dan jebat, siapakah yang bersalah? Antara gadis yang ku tergestak. Soalan terakhir, Arnold Chicken atau Chacos? Oh, ni masalah. Asal kau suruh aku pilih ini, dua-dua sedap. Arnold Chicken atau Chacos? Cepat. Chacos lah. Chacos. Okey, terima kasih Cikgu Johan. Itu je 10 soalan. Okey. Tapi kenapa Liverpool? Dia ABU. ABU apa? Anything but United. Okey, Cikgu Johan. Okay. Boleh tak kasih kata-kata perangsang, kata-kata semangat untuk pelajar dan juga pelatih yang sedang membuat persiapan Boleh. PSS? Kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Semangat. Kata-kata semangat. Bukan suruh cakap semangat. Sorry. Saya cuba ya. Cuba. Kata-kata semangat.
Ya, salah. Taklah awak suruh saya cakap kata-kata semangat. Saya cakaplah kata-kata semangat. Kata-kata semangat lah, yang panjang sikit lah. Oh, Betul-betul kata semangat. betul. Kata-kata semangat yang panjang sikit. Okey. Bagi mereka yang sedang berlatih itu, teruskan usaha. Saya amat berterima kasih kerana awak menyahut cabaran EPSS ni. Ini benda yang sangat baru, sangat berbeza. Kerana kami nak teruskan, nak terus menyemai rasa cinta semua terhadap seni yang amat kita minati ini. Kerana kalau tak ada, nanti nampaknya setahun ni langsung tak ada apa-apa. Jadi dengan peluang ini kita dapat berinteraksi dengan kawan-kawan, masih dapat menghasilkan seni kata, masih dapat berlatih bersama-sama walaupun menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya. Jadi ribuan terima kasih, dan dah terlanjur nak ambil bahagian tu, lakukan yang terbaik. Ingat tak ada alasan untuk awak lupa seni kata sebab awak boleh rakam semula. Jadi berikan yang terbaik. Selepas daripada itu, segalanya tu bergantung pada skema dan juga bergantung pada apa yang disampaikan pada hari itu. Semoga menepati cita rasa kesemuanya lah. Dan yang paling penting sekali, kita masih terus meminati seni di K Barat. All the best. Okey, terima kasih Cikgu Johan. Dan itu saja rancangan kita pada hari ini. Kita akan jumpa anda di lain masa. Awak dah macam Najib Ali. Anything but Mad United. Tak. Abu. Habis? Tak, saya awak macam Najib Ali dari jauh. Najib Ali punya? Tak, dalam 30 km. Nampak satu dot. Itu Najib Ali. Okey, bye. Jumpa anda di lain masa. Terima kasih.